أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Ahadis Al-Muntakhabah. Sekarang kita masuk dalam kitab yang kedua ataupun bab yang kedua, iaitu solat. Solat, sembahyang fardu ataupun sembahyang lah. Pengarang menyatakan untuk mendapat manfaat langsung daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaklah mentaati segala perintah Allah dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling penting dan paling asas antara perintah-perintah Allah ialah solat. Jadi kalau dalam yang lepas-lepas, bab yang lepas, maknanya ditekankan bahawasanya kejayaan kita ini ialah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam mentaati dan dengan cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan. Maka cara kita untuk mendapatkan manfaat langsung daripada kudrat Allah. Sebab apa? Segala-galanya ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara kita nak dapatkan segala keperluan kita, segala yang kita harapkan dunia dan akhirat, maka ia adalah semestinya berdasarkan apa yang Allah Ta'ala mahu, apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi untuk mendapatkan manfaat ini, maka sudah tentu melalui dengan cara kita mentaati perintah Allah. Dalam banyak-banyak perintah-perintah Allah Ta'ala itu, ada satu amalan yang paling penting, itulah solat. Solat adalah yang paling penting dan paling asas. Jadi itu pengarang kita nak bagi tahu pentingnya solat ini. Tentang solat ini, masalah dia bukan setakat pahala untuk akhirat, tetapi ia ada kaitan dengan kehidupan kita di dunia, dengan apa yang kita perlukan sebagai makhluk Allah Ta'ala ni. Macam itulah solat ini penting di akhirat, juga penting untuk dunia ini. Jadi sebab itu solat ni dia bukan sekadar kita nak bercerita tentang masuk kubur, tentang di mahsyar, tapi solat adalah satu perintah Allah dan ia adalah yang paling asas dalam banyak-banyak perintah Allah. Jadi pengarang membawakan beberapa ayat Al-Quranul Karim untuk memulakan kitab ini dengan meletakkan subtopiknya, iaitu salat fardu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan fahsya, yakni perbuatan keji dan juga mungkar. Ini surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahawasanya solat itu akan mencegah daripada perkara yang keji dan juga mungkar. Jadi yang pertama, ini adalah satu statement daripada Allah Ta'ala. Maknanya kalau kata solat itu dia bukan hanya sekadar untuk kita dapat pahala, tetapi dia juga kita perlu usahakan sehingga ia ada kesan dalam kehidupan kita. Apa dia kesan solat? Dia dapat cegah kita daripada fahsyak, kekejian dan juga mungkar, kemungkaran. Jadi ini janji Allah. Ini adalah statement daripada Allah. Kalau solat kita tidak dapat mencegah kita daripada keji dan mungkar, perkara-perkara yang keji, perbuatan yang keji dan juga mungkar, maka itu bukan salah Allah Ta'ala, bukan salah ayat ni. Ayat ini betul, Allah itu maha betul, mustahil sama sekali Allah Ta'ala itu salah. Tetapi jika solat yang kita buat ini tidak menepati sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, maka kitalah yang salah, solat kitalah yang salah. Maknanya solat kita itu belum mencapai kualiti yang sehingga dapat mencegah kita daripada perbuatan yang keji dan juga mungkar. Jadi kita kena terus usaha lagi atas solat kita. Kita kena terus sungguh-sungguh baiki solat kita, dapatkan kualiti yang terbaik. Maka kita kena mulakan usaha atas solat ini. Jadi solat ini kita tak bolehlah nak guna standard kita umur 12 tahun dulu. Dia kena ada peningkatan. Agama ni dia kena ada peningkatan.
Allah Ta'ala berfirman lagi, Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakah wa aqamus salata wa atau zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Surah Al-Baqarah ayat 277, yang mana bermaksud sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan daripada berlaku sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Jadi ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu manfaat bagi orang yang beriman beramal soleh. Jadi kita tengok kat sini Allah Ta'ala selepas sebut amal soleh, kalau kita kata beriman, okey, kita faham beriman. Beramal soleh, amal-amal apa? Wa amilus salihat, segala perkara-perkara yang soleh. Tapi Allah Ta'ala sebut belakang tu dua kesolehan yang khusus, iaitu mendirikan solat. Sedangkan solat itu salah satu daripada amal soleh. Mengeluarkan zakat itu salah satu daripada amal soleh. Kenapa dua ini diberikan satu penegasan khusus? Jadi inilah nak bagi tahu apa saja perintah Allah, suruhan Allah, ia amal soleh. Amal soleh. Tetapi dalam banyak-banyak amal soleh itu ada dua perkara yang besar, iaitu solat dan juga zakat. Ini ada satu, nak menunjukkan ada satu keistimewaan, satu penekanan, penegasan yang khusus terhadap amal soleh yang besar ini, yang asas ini, iaitu solat dan juga zakat. Jadi solat ini seolah-olahnya dia menggambarkan amal yang paling penting untuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala zakat ini melambangkan, memberikan gambaran bagaimana Allah Taala ni mahu kita menjaga hubungan kita sesama manusia, kerukunan, keharmonian, keadilan di dalam kalangan masyarakat kita. Jadi inilah dua amalan salih yang khusus yang disebut di dalam ayat ini. Sedangkan di depan itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah Ta'ala sebut secara khusus dua, iaitu solat dan zakat. Kerana ia nak menunjukkan walaupun mereka ni sebenarnya memang dah termasuk dah dalam amal soleh, tetapi ia adalah satu perkara ataupun ibadat ataupun satu perintah Allah yang khusus. Jadi insya-Allah kita berilah perhatian pada solat kita. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham perkara ini, kita dapat amalkan dan kita dapat sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya rahimal masakin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Wahai Allah, Engkau lah Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu, ya Allah. Tidak tersembunyi padamu, ya Allah, apa keadaan diri kami ini, ya Allah. Sama ada siang dan malam kami, subuh dan senja kami, ya Allah. Sama ada kami di dalam khalayak ataupun bersendirian, ya Allah, segala-galanya, ya Allah, terbentang dengan jelas di hadapan-Mu, di dalam ilmu-Mu, ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami, maka kami rayu padamu, ya Allah. Jadikanlah salat-salat kami, ya Allah, salat-salat yang menyebabkan keredaan-Mu pada kami, ya Allah. Salat yang dapat menjauhkan kami, mencegah kami, yang memberi kesan kepada kami, sehingga dapat menjauhkan kami daripada fahsyak dan mungkar, ya Allah. Wahai Allah, bantulah kami, ya Allah, untuk kami amalkan agama ini dengan sempurna, untuk kami bawa agama yang sempurna dalam kehidupan kami, sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bawa agama yang sempurna dalam kehidupan mereka. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami asbab untuk kesebaran hidayah-Mu, ya Allah. Wahai Allah, kekallah hidayah dalam diri kami. Tunjukkanlah kami, hidayatilah kami jalan yang lurus. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, dalam diri kami ini kecenderungan dan istiqamah
dalam menyampaikan agama-Mu ya Allah, untuk kami selalu membicarakan tentang kebesaran-Mu ya Allah, tentang kebesaran sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kepentingan kami menjaga salat kami ya Allah. Semoga ini kami semua diterima menjadi asbab untuk diri kami, hidayah kami dan seluruh umat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.